Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, now kita dah minggu ke berapa 10 10 ke 11. Okay, tak apa, kita ada still lagi 3 chapter, chapter 6, 7, 8. Okay, today we go to new chapter, chapter 6, export credit insurance. Okay, when we talk about export credit insurance, mean apa, is relate with seller kan, maksudnya seller export dunia produk ke luar negara, and then barang dia diinsurance kan. Okay, barang dia diinsurance kan, contohnya insurance cover kan. Kadang-kadang apa, kalau barang daripada kilang, contohnya saji kan, barang daripada keluar daripada kilang dia guna lori kan, transporter. Kadang-kadang daripada start daripada situ dia dah protect dunia barang, dia dah insurance kan dunia barang. Okay, dia punya barang, maksudnya setiap barang yang nak dieksport kena insurance kan, sebab ada risk kan. You dah ada belajar ke subjek risk management di SEM kan, ada banyak risk. Okay, apa, unfavorable risk, favorable risk kan, uncontrolled risk, controllable risk. Okay, maksudnya contoh risk yang kita tak boleh jangka, contohnya kalau kapal kan, barang bawa guna kapal tiba-tiba karam. Okay, karam sebab cuaca buruk kan, because of storm, hurricane kan. Okay, hujan apa disebabkan laut bergelora ke kapal karam, atau kapal kena rampas dengan lanun kan, lanun rampas kapal, so barang hilang kan. So that's why kita kena protect kita punya barang. Okay, bila sebut kredit, you tahulah kan, kredit ambil bayar dulu, ambil barang dulu bayar kemudian, atau eksporter hantar barang dulu kan, dia dapat duit kemudian kan, itu masuk kredit tu tak kan. Kredit apa, kalau konsepnya you biasa dengar bila you belajar subjek BO, kredit tu apa, bayar apa, ambil barang dulu bayar kemudian. For example credit card lah. Okay, nah normally that's why apa, seller atau eksporter dia memang mesti apply insurance, especially kalau nak ekspor barang ke negara membangun kan. Kalau seller nak ekspor barang ke negara membangun seperti apa, macam negara Amerika, Germany kan, negara-negara maju lah. Okay, negara maju. Okay, memang kena wajib ada insurans. Okay, sebab apa insurans kan, first sebab takut barang tu hilang kan, barang tu hilang. Okay, and then barang tu rosak kan, bocor, kemek, rosak okay, barang tak cukup kan, kuantiti tak cukup. Contoh dalam invoice kata 10,000 carton tin kan, tin makanan, tapi bila sampai sana check, tinggal 9,980, mana lagi 20 carton. Pun kadang kita boleh insurans kan. Okay, bila kita sebut insurans kat sini, dia relate dengan Exim Bank lah. Okay, sebab Exim Bank dia provide insurans. Okay, okay, the chapter that we will cover Exim Bank. Okay, function of Exim Bank. Okay, okay, export credit insurance, type of facility. Okay, risk cover and not cover, benefit. Okay, of taking insurance coverage from Exim Bank. Actually every apa, okay, slide number 3, every country dia ada macam, okay, dia ada Exim Bank of India kan, Exim Bank of Indonesia. Okay, you boleh search kat Google lah, tapi kita fokus pada Exim Bank Malaysia lah. Okay, nah, what is Exim? Export and Import Bank. It's a government or semi-government agency. Maksudnya semi-government agency ni macam MARA lah. Okay, macam MARA, apa lagi, Bank Simpanan Nasional, means they are not fully government lah. Okay, which commonly provide insurance cover insurance cover to exporter against losses from non-payment by importer, to promote the country foreign trade. That's why dekat kontrak kan, okay, dekat perjanjian tu, kat kontrak tu dia ada state pasal insurance cover. Okay, okay, dia ada cerita pasal insurance being cover. Okay, okay, ada service offer by Exim Bank include marine insurance. Marine insurance ni insurans pengangkutan laut lah. Post shipment discounting of invoice. Okay, post shipment discounting of invoice ni post lawan dia pre-end. Post ni bila barang tu dah sampai. Okay, okay,
barang tu kena diprotect, okey, sebelum buyer, okey, sebelum buyer ambil barang tersebut, dia kena dilindungi lah, okey, daripada hilang, kena curi kan. And then pre itu sebelum barang tu naik atas kapal lah. Okay, pre-shipment, advance against confirmed order and help in finding new market. Okay, bila you tengok kat sini dekat box second tu dia kata provide insurance cover to exporter against losses from non-payment by importer. That's why importer kalau fail bayar, okay, importer kalau fail bayar invoice ataupun bayar amount of goods yang dia dapat, okay, nah, Exim Bank akan cover lah, akan bayarkan kepada exporter. Tapi Exim Bank akan cari importer lah. That's why dia ada kontrak kat situ. Okay, dalam perjanjian tu dia ada explain klausa, okay, mengatakan after 3 months, contohnya barang naik atas kapal 3 bulan kan, contoh barang kapal makan masa 3 bulan kan, perjalanan daripada for example Pelabuhan Kelang nak pergi Pelabuhan New Delhi, let's say 3 bulan. Then daripada Pelabuhan New Delhi nak punggah barang, check custom, dia hantar ke warehouse New Delhi, dia nak jual let's say 6 bulan lah. Okay, so kalau 6 bulan daripada barang keluar, okay, importer tak boleh bayar, so insurans akan bayarkan. Tapi insurans atau Exim Bank, okay, Exim Bank akan kejar importer lah. Exim Bank akan bayar bagi pihak importer kepada exporter, tapi Exim Bank akan kejar importer lah. Okay, dalam kontrak itu dia ada tulis. Okay, this a little bit about Exim Bank punya background. Okay, kalau you nak detail, you buka website dia. Okay, Exim Bank was incorporated on 29 August 1995 as a government-owned development financial institution. Maksudnya dia bawa we call financial institution, Ministry of Finance, dia bawa Kementerian Kewangan. Okay, dia maksudnya dia dimonitor, dikontrol by Ministry of Finance. So dia punya CEO, Menteri Kewangan lah, ada kuasa nanti dia punya CEO, okay, dia punya chairman, okay. So dekat dalam board of, kan, siapa yang buat group assignment pasal Exim Bank, saya rasa kat board of director Exim Bank dia ada wakil daripada Kementerian Kewangan. Okey, ada wakil ahli ahli lembaga pengarah Exim Bank, dia mesti ada ahli daripada Kementerian Kewangan. Okey, useful for large corporation, SME, foreign government and foreign companies. Okey, kalau large corporation contohnya macam Petronas kan, export crude palm oil, tapi Petronas dia kaya, dia banyak duit, dia jarang guna Exim Bank. Dia guna Exim Bank untuk insurans je, tapi untuk loan dia tak guna Exim Bank sebab dia ada duit kan. Okey, contoh large corporation, maybe macam Saji, okey, Saji, apa lagi, company besar-besar macam apa lain, Al-Ihsan kan, Al-Ihsan nak buka outlet dekat Singapura kan, kat Indonesia. Okey, SME ni macam company kecil-kecil lah. Okey, macam baru-baru ni Kopok Leko kan, Kopok Leko export ke UK kan, apa nama company dekat Terengganu tu kan, dia enterprise. Bila kita sebut SME ya, ujung dia enterprise kan. Okey, cover all sector ranging from trading, manufacturing and infrastructure lah. Okey, trading ni perdagangan lah. Okey, dia cover. Okey, manufacturing ni contohnya nak buka kilang. Okey, trading ni contohnya nak hantar barang, okey, terima barang pun Exim Bank boleh cover. Manufacturing ni contoh nak buka kilang kat luar negara. Okey, macam Tesco buka branch dekat luar negara. Tesco daripada UK kan, dia ada UK ada Exim Bank dia orang. Okey, Tesco daripada UK dia nak buka outlet dekat Malaysia. Okey, tu more to manufacturing. Okey, dia boleh apply Exim Bank dia orang lah. Okay, and infrastructure, infrastructure ni facility lah. Okay, nak beli mesin, okay, nak beli mesin baru, nak beli raw material baru, okay, apa lagi, nak beli lori, okay, company nak beli lori baru, okay, pun boleh apply loan daripada Exim Bank. Okay, function of Exim Bank, okay, to promote reverse investment export of strategic sectors such as capital goods. Okay, capital goods ni biasanya modal lah. Okay, modal nak what we call, ialah kita perlu ada capital modal nak what we call nak export barang. Kalau negara kita perlukan modal kan. Okay, to promote, okay, infrastructure project. Ni projek buat kilang baru. Okay,
shipping and value. Shipping ni transportation cost lah. Okay, and value added manufacture product. Value added ni contoh produk kita nak apa, upgrade dia punya packaging. Okay, nak design packaging baru, nak buat apa, marketing kan, advertisement kan, cost advertisement semua pakai duit. Okay, nak advertise produk kita ke negara luar. Okay, contohnya macam Proton kan, dia export kereta Proton dekat Singapura. Macam mana Proton nak advertise iklan Proton tu ada kat TV kat Singapura tu. Okay, so dia makan cost. So boleh apply daripada Exim Bank. Okay, then to facilitate the entry of Malaysian company to new market lah, particularly to a non-traditional market. This will create competition in overseas market on an equal footing with their competitor from other countries. Maksudnya menggalakkan persaingan lah. Okay, maksudnya kalau non-traditional market ni maksudnya pasaran baru lah, bukan pasaran traditional. Okay, baru-baru ni government announce package ekonomi kan, package ekonomi prihatin jangka pendek kan. Okay, dia bagi apa tu, pengecualian 100% cukai kepada mana-mana syarikat luar negara nak buka fasiliti di Malaysia kan bila itu hari Rabu bila itu Perdana Menteri announce package prihatin ekonomi jangka pendek kan, mana-mana company luar negara nak buka fasiliti dekat Malaysia dikecualikan, exempted kan. Okay, insurance tax have been exempted, corporate tax been exempted. Sebab dia nak menggalakkan, okay, syarikat luar buka company kat Malaysia. Dia nak menggalakkan syarikat asing buka kilang, buka office dekat Malaysia. So maksudnya Exim Bank ni dia bagi loan lah, okay, dia bagi pinjaman kepada mana company nak enter new market. So new market ni dia macam non-traditional market lah. Okay, contohnya macam macam produk kopok leko, sate kan. Contoh IKS banyak produce sata, kopok leko, apa lagi, otak-otak kan. Nak export ke UK, ke Amerika kan. Export nasi nasi biryani kan, yang frozen punya nasi biryani kan, ke UK, Amerika. So boleh apply Exim Bank loan. Sebab ni semua makan cost. Okay, transportation cost, stamp duty, custom duty, apa lagi, shipping cost, logistic cost. So semua tu makan cost. So company apply loan daripada Exim Bank. Okay, dan to provide credit facility. Credit facility ni bila kita sebut credit facility ni finance lah, pinjaman lah, to finance and support export and import of goods, service and overseas project. Okay, overseas project ni buka kilang di luar negara. Okay, with emphasis on non-traditional market as well as the provision of export credit insurance, service export financing insurance, overseas investment insurance and guarantee facility. Ni sudah bab ni dia ada sebut pasal kredit guarantee semua kan, financing, export financing insurance. Okay, overseas investment insurance ni kalau kita invest, okay, kita invest, buat investment. Contohnya macam Malaysia dekat UK tu ada satu what we call projek jana kuasa elektrik. Dekat UK tu Malaysia ada buka projek jana kuasa elektrik. Apa nama dia? Hpire apa nama dia. Okay, so ataupun Malaysia buka hotel kan, hotel tabung haji buka dekat Indonesia, dekat Brunei. Okay, tabung haji buka hotel di luar negara. So dia invest, so pun sama diinsurans kan. Okay, maksudnya kalau projek tersebut we call terbengkalai ke, ada masalah roboh kan, bangunan tengah buat bangunan baru, tengah buat hotel baru, tiba-tiba hotel tu roboh kan, bangunan tu roboh. So dia boleh cover. Okay, guarantee facility ni adalah contohnya macam bond, okay, macam bank guarantee. Okay, to facilitate the export of goods and service from Malaysia by means of export credit, finance for capital investment and business investment and business information and advisory service. Advisory service ni nasihat lah. Okay, nasihat kewangan. Okay, boleh juga you sebagai seller, sebagai exporter, you boleh pergi Exim Bank minta advice daripada bank. Okay, berapa cost
berapa pinjaman nak pinjam kan. Contoh nak ekspor barang ke Singapura dekat kan, so dunia kos tak tinggi compare tu kalau kita nak ekspor barang ke Thailand, ke China kan. Malaysia nak ekspor barang ke Thailand, China lagi jauh kan daripada ekspor barang ke Singapura. So dunia kos lain-lain, kita tak tahu kos dia berapa kan. So kita boleh minta nasihat daripada Exim Bank berapa kos kan, dari segi transportation kan, logistik, the warehouse, kita nak sewa gudang kat sana, okey, nak letak barang banyak lah, okey, dan custom duty, tax semua, okey. Ni facility provide by Exim Bank. Actually dia ada lagi satu, okey, kalau you tengok dekat website Exim Bank ni, ada buka sikit, okey, dia ada trade survey. Kalau you tengok kat sini, okey, sini website Exim Bank, okey, you ada tengok lah, okey, dia ada apa, buyer financing, overseas project, banyak lah, export, import, guarantee. Guarantee ni macam bond, okey. Okey, tak apalah, kita tengok conventional banking, Islamic banking, credit insurance and credit takaful. Conventional tahu kan, conventional actually is non-syariah lah, non-syariah financial system, okey. Kalau Islamic is a syariah lah, syariah financial system ni dia follow. Dia are not apa, dia tak mengamalkan riba, tak mengamalkan apa, markup yang tinggi. Itu Islamic banking. Kalau conventional banking, dia punya dunia rates kerana tak tetap kan, tinggi kejap rendah, dan dunia interest rate biasa dia lebih tinggi lah daripada Islamic banking, okay. Dan credit insurance and credit takaf. Okay, dan under conventional banking dia ada cross border financing, okay. Its facility available to Malaysia control company by providing financial support to Malaysia exporter who undertaking project overseas such as infrastructure, manufacturing and other development. Okay, maksudnya cross border financing ni maksudnya projek luar Malaysia lah, okay. Projek luar Malaysia, okay. Contohnya Al-Ihsan nak buka outlet dekat Singapura atau Indonesia kan. Al-Ihsan nak buka outlet dekat Singapura, Indonesia, dia boleh apply cross border financing lah, okay. Kalau infrastructure tu projek jalan raya, okey. Contohnya kalau Malaysia nak buat projek kereta api kan, Malaysia buat projek kereta api daripada Johor Bahru ke Singapura kan, apa nama projek tu? Projek bukan ECRL, ada satu projek daripada Johor Bahru ke Singapura, projek kereta api. Okey. So itu infrastructure, okey, boleh pinjam daripada Exim Bank. Dan trade financing facility provide to Malaysia exporter lah, for pre-shipment. Pre-shipment ni maksudnya logistik atau transportation cost daripada kilang nak ke pelabuhan. Post tu bila barang dah sampai dekat negara importer, pengimport, barang nak turun daripada kapal, bawa pergi warehouse, dari warehouse bawa pergi ke buyer, barang pun ada insurans juga. Insurans cover lah, okey. Dan guarantee, guarantee ni biasalah bond lah, okey. Okey. Sekejap mana? Okey, dan Islamic banking yang ujung dia ada I lah, I itu Islamic, okey, cross border financing I, okey, trade financing I, guarantee I. Okey, sebelum tu kat sini cross border financing, okey, you boleh buka je website dia, okey. Okey, cross border, dia ada overseas project, contract financing, okey, buyer financing Malaysia, kitchen financing facility ni mau untuk pada industri makanan, okey, industri makanan, okey. Contohnya kalau Malaysia apa, Ramli kan, Ramli Burger nak buka kilang dekat Indonesia kan, nak buka kilang dekat Brunei, okey. Dan export service, okey, ni you boleh buka website dia lah, okey. Okey, credit insurance dia ada medium long term. Kalau medium tu between 1 to 3 years. Kalau long term tu more than 1 year lah. Okay. Kalau medium tu between 1 and 3 years. Kalau short term less than 1 year kan. Okay. Okay, so medium long term credit insurance specify policy credit insurance that insure Malaysia exporter who undertake contract for export of capital good when default by buyer. So kalau buyer tak bayar kan, default kesalahan lah, buyer tak bayar, tak mampu bayar kepada exporter. Okey, so medium or long term credit insurance ni akan bayar pampasan kepada exporter lah. Okey.
spesifik polisi yang khusus lah, okey. Then short term, okey, dia komprehensif. Okey, maksudnya dia cover insurans bawah 1 tahun. Contoh macam short term insurance macam insurans kereta kan insurans kereta kan kena renew setiap tahun kan. That's why kita selalu panggil comprehensive policy kan, atau comprehensive auto insurance kan. Macam ialah insurans kereta atau nak barukan road tax kan setiap tahun kena renew. Dia ada sebut comprehensive, okay, sebab dia less than 1 years, okay. Kena make sure that cover exporter who make regular export to overseas importer up to 180 days lah. Ni macam transaction bawah 180 hari lah, okay. Ni biasa ekspor barang ke negara dekat-dekat lah, okay. Contoh Malaysia ekspor barang ke Singapura, ekspor barang ke Thailand, ke Brunei, ke Indonesia, okay. Dia dekat kan, so boleh apply short term. Okey, macam saji, minyak masak saji, ekspor minyak masak ke Indonesia, ekspor minyak masak ke Thailand, ke Singapura kan, dia cover dalam masa 180 hari lah transaction tu. Okey, maksudnya kalau dalam masa 180 hari ke bawah tu, kalau buyer tak boleh bayar, okey, Exim Bank akan cover. Okey, then kalau konvensional kita panggil insurans, kalau Islamic kita panggil takaful, okey, atau kredit takaful. Okey, ni kat bank Islam ada. Kalau kat website bank Islam atau bank muamalat, okey, bank RRG, okey. Tapi RRG tu bank luar negara kan, okey. Pun dia ada cover insurance for exporter lah, okey. Then under kredit takaful first dia ada comprehensive takaful shipment. Ni dia cover insurans pengangkutan shipment. Dia cover barang di atas kapal kan, kos pengangkutan, okay. Certificate of coverage protection for Malaysian traders who export goods on regular basis against the risk of default by overseas buyer, okay. Untuk cover lah, okay. Maksudnya trader, bila Malaysian traders ni seller lah, okay. Malaysian seller atau exporter, okay. Contohnya kalau saji kan, minyak saji ekspor crude palm oil to India, kalau India tak bayar, okey, India tak bayar invoice, okey, tak bayar duit, so yang dia takaful akan cover, okey. The specific takaful certificate of coverage for Malaysian contractor who undertake project, okey. Kalau specific takaful ni for contractor lah, kalau contractor buat projek di luar negara, okey. Contohnya macam prasarana negara yang buat projek LRT tu kan prasarana dia ada joint venture dengan Arab Saudi buat projek LRT dekat Arab Saudi kan, daripada Jeddah ke Mina ke Mekah, Mekah ke Madinah kan prasarana negara buat projek LRT. So kalau macam Arab Saudi tak bayar, okey, cost projek, so takaful akan bayarkan lah, okey. So kalau komprehensif ni mengatur kepada ekspor ekspor goods, spesifik takaful ni mengatur kepada projek lah, okey. Projek pembinaan facility lah, infrastruktur di luar negara, okey. Contoh lain dekat Brunei pun ada juga kilang dari Malaysia kan, okey. Kat Brunei pun ada macam ada projek jalan raya lah, contohnya projek jalan raya kan, Malaysia pun, kontraktor Malaysia pun ada terlibat buat projek jalan raya di Brunei kan. Highway Brunei tu, highway Brunei sambung ke Sarawak, sambung ke Sabah kan, Sarawak masuk Brunei, masuk Sabah highway, ada highway baru tengah buat. So kontraktor boleh apply spesifik takaful, okay, to make sure that Brunei government pay Malaysia lah untuk projek tersebut, okay. Then what is MISIP, Malaysia Export Credit Insurance Scheme, okay. MISIP ni dia fokus kepada insurans, okay. Dia tak fokus pada loan, okay. Dia mau fokus kepada insurans, okay, MISIP. Okay, then slide number 13, okay, slide 13, okay. So MISIP ni was introduced in Malaysia in 1978 to protect exporter against risk lah, okay. Administered by Malaysia Export Credit Insurance Berhad. Actually dia Bank Negara dan Persatuan Insurans Malaysia, Persatuan Gabungan Insurans Malaysia, and then Bank Negara dan Kementerian Kewangan, okey. Biasa
dia monitor lah, okey. Bank negara selalu monitor MASIP ni. Maksudnya MASIP ni dia tak boleh charge terlalu tinggi lah insurans. Dia macam insurans lain lah. Okey, dia macam housing insurance, auto insurance kan, life insurance, education insurance. Okey, cuma dia fokus pada export import lah. Okey, maksudnya dia bank negara pun monitor, bank negara, Kementerian Kewangan dengan apa tu, institut perbankan, atau institut perbankan pun dia ada monitor. Okey, MASIP is a limited company jointly owned by Malaysian government. Kalau Malaysian government biasanya Kementerian Kewangan dengan bank negara lah. Okey, commercial bank. So bukan setakat Exim Bank, macam Maybank, Alliance Bank pun ada. Okey, kalau you buka Alliance Bank pun dia ada insurans relate dengan international trade, dengan export import. Okey, wholly owned subsidiary of Bank Industry Malaysia Berhad in 1988, member of the International Union of Credit and Investment Insurance. Maksudnya dia kena jadi member lah. Okey, kalau dia tak jadi member, macam mana negara, contohnya lah, kalau dia tak jadi member, nanti insurans tu tak sah bila dia ekspor barang ke luar negara kan. Contohnya Saji, okey, ekspor crude palm oil to India. Okey, dia guna insurans Exim Bank. Kalau Exim Bank okey punya insurans bukan bawah member of Burn Union, BRNE Union tu. Okey, nanti tiba-tiba barang crude palm oil kat India dekat hilang atau rosak, and then government India refuse, tak nak bayar sebab insurans Exim Bank tu dia bukan bawah member of international. So dia kena jadi member lah supaya nak ekspor barang ke mana-mana negara dia sah lah. Okey, semua negara terima lah insurans protection yang dimohon oleh eksporter. Okey, the objective of MASIP to promote and develop Malaysian export by providing insurance cover. Of course lah, objective to promote, maksudnya bila promote tu dia nak menggalakkan lah lagi banyak eksporter menggunakan insurans lah. Okey, ketika dia nak ekspor produk dia ke luar negara. Sebab bila kita ekspor produk ke luar negara kan, saya kata banyak risiko, okey, yang terpaksa ditanggung oleh eksporter. Importer tak apa, importer dia fikir barang sampai je. Okey, importer ni macam customer lah, buyer. Okey, dia fikir barang sampai je, dia ambil barang kan. Tapi eksporter ni dia kena fikir risiko kan. Eksporter ni lagi risau, dia kena fikir risiko barang tu daripada kilang bawa pergi pelabuhan naik atas kapal, dan daripada kapal perjalanan barang tu dekat atas laut kan, dan sampai kat pelabuhan turunkan barang daripada kapal. Okey, banyaklah cerita dia. Okey, so risiko lah di situ. Okey, okey. Then to assist exporter in obtaining export financing from bank and insurance company lah, to assist, maksudnya untuk membantulah eksporter. Okey, dengan adanya insurans ni, eksporter tak perlulah bayar ganti rugi kan. Bila barang dia rosak, insurans lah yang akan cover lah. Okey, macam baru-baru ni kapal kontainer dari China kan, bawa barang Lazada ke Shopee kan, kontainer dia jatuh kan. Perasan tak masuk berita bila bulan 2 ke bulan 3 itu bulan 1 kan masuk berita kontainer jatuh dalam laut kan, kapal bawa barang daripada Lazada, Shopee kan. So insurans akan cover. Okey, so tak perlulah Lazada, Shopee bayarlah ganti rugi. Okey, then we go to function. Okay, slide number 15. Okay, slide 15, function of MASIP to protect exporter against commercial and non-commercial risk. Okay, commercial risk tu risiko perdagangan atau risiko berkaitan transaction. Contohnya macam importer atau customer tak mampu bayar balik invoice kan. Okay, kalau non-commercial ni risiko bukan business transaction. Contohnya kapal tenggelam, okey, kapal kena rompak lanun kan. Barang rosak, barang kimik, ada barang hilang, okey. Tu non-commercial risk. Then to assist exporter in obtaining export financing lah. Membantulah exporter dalam financing lah. Okey, kadang-kadang exporter dia tak cukup cash flow, okey. Exporter tak ada reserve atau cash flow, tak ada capital untuk export barang dia
Ataupun eksporter tak ada duit nak beli insurans, okey. Okay, tapi dia boleh buat loan. Itu maksudnya credit insurance. Maksudnya dia beli insurance by credit. Okey. Maksudnya eksporter tak ada duit. Yalah, nak beli insurans ni bukan setakat ratus, dia kadang ratus ribu. Okey. Juta pun ada insurans nak cover. Depend pada nilai barang lah. Okey. Depend pada nilai barang kita nak ekspor. Lagi besar nilai barang kita ekspor, lagi besar lah insurans yang kita kena beli kan. So kalau macam itu maksudnya credit insurance. Maksudnya eksporter beli insurans daripada bank, tapi eksporter bayar secara kredit lah, bayar sikit-sikit, bayar monthly kan, bayar installment, bayar monthly. Okay, so untuk membantu eksporter lah. Then number 3, to insure exporter against non-fulfillment of contract from various export transaction. Okay, ini melindungi eksporter lah, non-fulfillment. Maksudnya kalau importer atau buyer dia tak fulfill kontrak tersebut, contoh dia tak bayar kan, dia tak bayar invoice ke, atau dia bayar tak cukup ke, so insurans akan bayarlah kepada eksporter. Tapi insurans company akan kejar importer lah, okey. Sebab dalam kontrak itu semua disebut. Okey, dalam kontrak itu semua disebut insurans berapa, pihak yang kena bayar pampasan, okey, pihak yang kena bayar kat pihak bank, okey, banyak cerita lah dekat kontrak tu. Then to encourage the exporter to be more competitive in the export market, menggalakkan eksporter lagi banyak lah ekspor. So daripada setahun sekali ekspor barang, dia boleh lah setahun 2-3 kali kan. Maksudnya setiap 6 bulan atau 4 bulan hantar barang luar negara kan, guna kapal. Then to promote active participation from the commercial bank. So maksudnya commercial bank tu kan, commercial bank macam Maybank, CIMB, okey. Apa lagi? Public Bank, RHB, okey. Menggalakkan commercial bank memperkenalkan insurans lah, okey, insurans for exporter lah, export import for international trade, okey. Maksudnya commercial bank pun dia boleh memperkenalkan insurans international trade, macam Affin Bank, okey. Alliance Bank dia ada bond kan. Okay, dan benefit ni biasa advantage lah. Okay, apa benefit yang eksporter dapat kalau apply insurance? Okay, eksporter can compete on equal term with overseas competitor. Maksudnya kalau kita sebagai eksporter, kita kecil je kan. Okay. Contohnya macam Proton export X70 ke Thailand. Proton kecil je kan, nak compare tu BMW, Toyota, company besar kan. So maksudnya dengan adanya insurans ni, maksudnya eksporter tu walaupun dia kecil, dia boleh compete lah. Maksudnya produk dia dilindungi, okey. Dilindungi. Yalah, walaupun Proton lebih kecil daripada Toyota, Honda, bila ada insurans, so bila produk Proton rosak ke, hilang kan, ataupun Proton Saga nak ekspor ke Thailand, okey, guna kapal, tiba-tiba kapal tenggelam, kapal karam. So sama je dengan Honda, okey. Insurans yang di cover oleh Proton sama dengan insurans di cover oleh Honda, Toyota, Mercedes and so on, okey. MECB assume up to 90% of total risk. Maksudnya dia ni sama lah macam insurans, dia tak cover 100%. Macam auto insurans juga, macam insurans kereta kan. Kalau insurans kereta kita rosak ke accident teruk, maksudnya insurans dia tak cover 100%, dia cuma cover 90%. 90 to 95% dia depend pada bank. Okay, bank yang jual mesin ni. And thus enable exporter to extend credit to foreign buyer and to venture into new market with confidence. Okay. Maksudnya foreign buyer ni contohnya macam Saji sebagai exporter, Tesco India tu foreign buyer lah. Maksudnya kat sini yelah, kalau dia letak 100%, buyer rasa macam beban tinggi sangat. That's why dia letak 90% situ, okay. So bila 90%, buyer rasa tak terbeban bila barang tersebut sampai kan. Reduce the element of risk in granting credit to overseas buyer. May provide an independent and true credit investigation and financial standing of the buyer. Maksudnya investigation ni siasatan. Maksudnya insurans ni bukan senang-senang je boleh bayar. Okay, insurance company akan investigate dulu. Okay, maksudnya dia win-win situation lah. Maksudnya insurance company ni tak adalah dia menangkan eksporter. Okay,
Maksudnya insurance company ni dia tengah, dia very professional, dia adil lah, dia fair lah, okay? Dia orang tengah, dia akan siasat jika berlaku kerosakan, kehilangan barang kan, okay? So tak adalah insurance company minta tuding jari salahkan 100% kepada buyer importer, okay? Dia akan siasat. Message will assist on recovery on claim from the overseas buyer lah, okay? Ni kalau buyer tak bayar, okey, buyer tak bayar invoice, okey, tak bayar invoice barang, okey, dia akan claim daripada importer lah atau buyer, okey. Provide additional collateral security, ni ada pampasan lah, okey. Ni collateral tahu yang pampasan, okey, biasalah memang insurans dia ada provide collateral. Dan double tax deduction relief on export credit insurance premium, this cost to the exporter. Maksudnya dapat tax reduction. Ni macam kerajaan kerajaan menggalakkan syarikat Malaysia ekspor barang keluar negara, so dikecualikan cukai lah. Kan baru-baru ni kan kerajaan kecualikan cukai, okay, kepada mana-mana exporter seller nak ekspor barang keluar negara kan. So dia satu benefit lah, okay. Okay, then we go to slide number 17, okay, slide 17, okay. Actually, the insurance facility dia provide by Massif, dia ada two types, short term and long term lah, okay. Under short term dia ada comprehensive shipping. Comprehensive shipping ni shipping insurance cover when shipping shipping activity be done, okay. Then dia ada comprehensive contract, comprehensive service, okay, banker, export finance, insurance policy, BEFIP. Then under medium or long term there is specific policy, specific service policy and specific bank guarantee. Ini sama lah macam yang slide sebelum ni mana okay. Okay, okay, sini, okay, kita tengok one by one, okay. Ni okay, then kita go one by one. Short term credit facility dulu, okay. So what it mean by comprehensive shipping policy? Offer to exporter who sell to overseas buyer on credit term of payment of short term duration not exceed 180 days, okay. So ini comprehensive, okay. Ni biasanya ekspor barang ke negara dekat-dekat 180 hari, biasa 6, 12, 18, 6 bulan kan, okay. Okay, kadang-kadang kalau yalah barang, okay, bawa guna naik kapal kan, perjalanan kapal tengah laut tu makan masa 5-6 bulan, depend pada negara buyer lah, okay, negara importer lah, okay. So they offer to exporter, okay. Macam Saji kan, export crude palm oil to India, so Saji as exporter dia boleh apply comprehensive shipping policy. Let's say daripada Malaysia hantar minyak sawit ke India makan masa let's say 3 bulan, 3-4 bulan, okay. Malaysia India jauh tu jauh lah, tapi tak ada jauh sampai Eropah, okay. Kalau Malaysia hantar barang ke negara Eropah lagi jauh, 6 bulan 7 bulan kan, okay. So dia boleh apply comprehensive shipping. Then protect the exporter again credit risk from the time the shipment is made till the receipt of payment abroad, okay. Maksudnya dia melindungi exporter or seller again credit risk. Bila kata credit risk ni, risiko pembayaran, risiko kredit, maksudnya what we call buyer lambat bayar, okay, atau buyer tak mampu bayar invoice, okay, tak mampu bayar amount invoice tersebut dalam masa yang ditetapkan, okay. So insurance company akan bayar dulu bagi pihak insurance company akan bayar kepada exporter bagi pihak importer, okay. Dan insurans akan kejar importer lah untuk bayar kepada insurance company, okay. Then contract, okay, kalau that's why kalau shipping tu dia mau to transportation lah, okay, atau logistic insurance. Some textbook dipanggil logistic insurance atau courier kan, transportation insurance, okay. Then second comprehensive contract policy, di mau tu manufacturer or produce good to specified for the buyer, okay. Kalau shipping tu insurans insurans protect barang ketika mengangkut barang kan. So comprehensive ni design for exporter who manufacture or produce good to specific
for the buyer. Comprehensive ni kita buat barang spesifik kepada buyer, dan barang tersebut akan dilindungi. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam face mask macam topi muka kan. Contohnya China. Okey, China dia manufacture lagi banyak kan. China 1 bulan 10 juta keping topi muka China export dekat Malaysia. Malaysia as buyer contohnya. Okey. So it's comprehensive ni dia for specific product, specific buyer. Okey. Kan China dia satu bulan 10 juta keping topi muka China export to Malaysia. So Malaysia as a buyer lah, specific buyer. So kalau tak mampu bayar, insurans akan bayar kat China. Okay. Then the substantial loss cost result on the resale if the buyer decide to cancel the order before shipment. Okay. So buyer tak boleh cancel lah. Okay. Okay, kalau cancel akan bayar pampasan lah. Protect the exporter from the time order is received by the exporter till time is paid for. Okay, maksudnya barang dah sampai, dan bila barang dah sampai kat pelabuhan, then tunggu masa buyer sampai. Buyer bayar dekat exporter. Tu masuk exporter till time is paid for. Okay. Exporter has the option to take insurance cover either from the date of contract or from date of shipment. Okay, date of shipment tu bila tarikh barang tu nak dihantar. Okay, date of contract tu tarikh barang tarikh kontrak tersebut dibuat. Contohnya lah 1 Mac 2020. Okay, Malaysia dengan China sign kontrak hantar 10 juta keping topi muka sebulan contoh. Okay. So kalau 1 Mac tu adalah date of contract. And then let's say 1 April baru shipment. Okay, 1 of April baru China start hantar topi muka ke Malaysia. Itu date of shipment. So dia boleh pilih. Okay, sama ada dia nak start beli insurans tu daripada tarikh kontrak tersebut design 1 Mac, atau dia boleh pilih dia nak beli insurans pada tarikh barang tersebut nak dihantar, iaitu pada 1 April. Rate of premium payable under comprehensive contract policy is slightly higher lah under the comprehensive shipping policy. Okay. Sebab komprehensif dia punya premium. Tahu kan premium? Premium ni macam interest lah. Kalau insurans kita panggil premium. Okay. Premium ni biasa monthly yang kita kena bayar. Macam kita beli insurans life lah. Okay. Kalau life insurance kan setiap bulan kan kita bayar premium. So dia lebih tinggi sebab barang tersebut first mahal. Okay. Then barang tersebut bukannya di order macam Malaysia lah. Bukannya tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun order topi muka daripada China. Maybe Malaysia bulan Mac, April, Mei Malaysia banyak order topi muka daripada China sebab COVID-19 kan, disebabkan COVID-19. So that's why insurans dia tinggi. Insurans dia lagi mahal sebab comprehensive insurans ni bukannya selalu, okay, bukannya selalu digunakan. Okay, dia bila ada barang tertentu spesifik. Okay. Contohnya Malaysia nak beli topi muka daripada China. Okay. So bila Malaysia beli topi daripada China, dia bukannya order selalu kan. Okay. That's why dia lagi mahal. Okay. Then cover the export of service other than tangible goods. Okay. To overseas buyers such as technical and professional service. Technical ni contohnya cost technical lah. Okay, contohnya bila barang tersebut rosak kan, bila barang tersebut rosak atas kapal, contohnya crude palm oil, okay, minyak kelapa sawit hantar dekat India. Bila sampai kat India ada botol yang kemik kan, atau botol yang bocor. Mungkin boleh panggil technical, okay, technician tampal kan, atau betulkan balik botol yang dah bocor tu, botol minyak masak yang dah leaking tu, ada leakage tu, okay, atau packaging balik. Okay. Kalau professional service ni contohnya macam account lah, atau audit service atau account service kan. Okay, contohnya biarlah kalau nak hantar ataupun agent, okay, kena ada agent. Kalau nak export barang ke luar negara kena ada agent, ke orang tengah lah. So kena bayar fee. Tu contoh professional service. Exporter has an option to cover the insurance from the date of service
are rendered or from the date the contract is signed. Ni sama lah. Okay. So exporter dia boleh beli insurance start daripada the sign contract atau start daripada tarikh service to render. Dia macam produk lah, tapi ni in term of service. Okay. Then discover, okay, slide number 22, okay. Okay, kalau buyer insolvency, buyer default payment, buyer failure to accept goods. Ni buyer insolvency ni, tahu insolvency, buyer bankrupt apa. Pernah dengar kan insolvency? Ni kalau buyer bankrupt. Yalah contohnya kan, yalah kadang-kadang makan masa 5-6 bulan kan. Okay. Yalah, kita nak hantar barang guna kapal 5-6 bulan. Dalam tempoh 5-6 bulan tu tiba-tiba buyer bankrupt. Okay. Buyer bankrupt. So dia akan cover lah. Okay. Insurance company akan bayar kepada exporter lah ganti rugi. Okay. Buyer default payment ni buyer bayar lambat dah. Okay. Buyer bayar lambat. Buyer failure to accept goods. Ni bila sampai dekat port, buyer cakap alah tak nak lah minyak masak, minyak kelapa sawit dari Malaysia, minyak kelapa sawit dari Malaysia tak berkualiti. Contoh, bila minyak dah sampai kat pelabuhan India, Tesco India, buyer tak nak accept. Bila dia tak nak accept, insurance company akan kejar buyer lah supaya bayar pampasan ganti rugi. Okay? So insurance akan bayar kat exporter. Itu in term of commercial risk. Okay? Kalau economic and political risk, blockage or delay in transfer of payment. Ni biasanya bank lah. Bank okay, ada blockage. Okay? Bank ada masalah masalah sistem. Dan imposition of import lesen. Lesen dah mati, lesen dah tamat. Okay? Cancellation of import license. Ni government biasa government ataupun pihak berkuasa cancelkan lesen importer. Ni contohnya Tesco India as importer, tiba-tiba kerajaan India cancelkan import license. So ini contoh dis yang di cover lah. War between buyer country and Malaysia. Ini berlaku peperangan. Okay, peperangan. That's why Malaysia tak ekspor barang ke Afghanistan kan. Contoh Afghanistan, Palestin, negara yang berperang, Syria. Okay, memang tak digalakkan ekspor barang ke sana sebab berlaku peperangan kan. Kalau bila berlaku peperangan, nanti kapal kena rampas. Betul tak? Kontainer kena rampas. Tak ada fasiliti pengangkutan nak angkat barang daripada pelabuhan kan. Bila dah berperang war and revolution in buyer country, ini pun sama juga. Okay, ini bila berlaku in buyer. Kalau yang tadi exporter country, ini buyer country. Dan default by government buyer. Ini berlaku kerajaan jatuh lah. Okay, rampasan kuasa. Okay, kerajaan jatuh di tangan pembangkang ke and so on. Kerajaan tak stabil. So bila kerajaan tak stabil, okay, then we go to slide number 23. Okay, so under what we call short term. Okay, under short term ni this one kan. Okay, dia ada BEFIP. Okay, so what actually banker export financial policy ni adalah polisi yang kena diikut oleh both exporter and commercial bank. Okay, dia macam isu macam ni lah, macam polisi insurans kereta, polisi insurans perumahan, polisi insurans kesihatan kan. So BEFIP ni adalah dia insurans polisi fokus pada export activity. Okay, so one was launched in March 1990 and designed to protect commercial bank and other financial institutions against default and non-payment of export related to loan granted to exporter and indirect exporter. Maksudnya this policy commercial bank kena follow, exporter pun kena follow. Kalau exporter biasanya commercial bank tak ada masalah. Okay, commercial bank tak ada masalah nak bayar pampasan kepada exporter. Tapi exporter ada masalah in terms of bayar premium kan. Kalau macam kita beli insurans, tiap bulan kita kena bayar premium. So biasanya exporter dia ada masalah tak bayar atau lambat bayar lah. Dia tak bayar on time. Okay, so bila dia tak bayar on time, tiba-tiba contoh kalau exporter tak bayar on time dia punya premium, okay, dan tiba-tiba barang yang dia hantar, contohnya dia hantar barang ke India kan, tiba-tiba barang tersebut karam kan, kapal karam, barang tenggelam dalam laut. So bank
akan ada masalah nak bayar pampasan dekat exporter. That's why this policy must be follow lah. Okay, this policy must be follow both exporter and commercial bank. They help exporter who have difficult access to credit facility to finance their export. Of course lah. Okay, dia membantu exporter, okay, untuk finance dia export. Yalah, sama juga kalau exporter dia tak ada cash flow atau dia tak ada reserve kan, dia tak ada cash in hand banyak, okay, dia perlukan cash, so dia boleh apply this policy ya. They provide guarantee to the commercial bank and other financial institution who made available pre-shipment and post-shipment financing. Okay, yalah. So dengan adanya polisi, okay, commercial bank akan dijamin lah bayarannya bayaran diterima daripada exporter. Okay, ialah bila bank dah keluarkan duit kan, bank dah keluarkan, commercial bank dah keluar duit untuk bayar dia punya pre-shipment and post-shipment bagi pihak exporter, of course lah exporter kena bayar balik pada bank kan. So dia dijamin lah, actually bank negara lah. Okay, bank negara and Kementerian Kewangan as a legal body, okay, sebagai badan pihak berkuasa, dia akan monitor, make sure exporter bayar kepada bank lah. Yalah, sebab exporter dah apply insurance, okay, dia kena bayar balik lah kepada bank. Then give benefit to the commercial bank and financial institution in terms of reducing the risk exposure in overseas market and risk in lending to exporter, of course lah. Okay, dia bagi benefit to commercial bank bila bank dah guarantee, okay, bila bank dijamin, okay, bayaran bank diterima, so dia bagi benefit lah kepada commercial bank. Okay, maksudnya dia boleh mengurangkan risiko, okay, in overseas market. Overseas market ni biasanya pasaran luar negara. Okay, contoh dia macam ni lah. Okay, for example macam Saji, okay, as exporter, okay, dia beli insurans daripada Exim Bank. Okay, dia beli insurans daripada Exim Bank, dia export minyak kelapa sawit ke India. Itu overseas market. So bila dia apply insurans policy, so commercial bank dia tak ada risiko. Okay, maksudnya kalau exporter, Saji as exporter tak bayar, commercial bank, okay, so commercial bank dia boleh boleh ambil tindakan undang-undang lah. Okay, boleh report pada bank negara, okay, ataupun government lah akan ambil tindakan, okay, kepada Saji sebab dia tak bayar balik polisi. Okay, okay, so bila kerajaan tak stabil, kerajaan tak boleh berfungsi kan. Bila kerajaan tak boleh berfungsi, pihak berkuasa delay kan. Okay, pihak berkuasa, what we call macam pihak berkuasa pelabuhan, dia halang kapal masuk. Okay, bila halang kapal masuk, macam mana kapal nak turunkan kontainer kan, nak loading barang daripada kapal bawa turun. Okay, okay, then protection under BFIP where there is pre-shipment, okay, export credit financing or non-ECR used in nation to purchase, manufacture or packing goods. Pre-shipment tu maksudnya barang sebelum naik atas kapal lah. Okay, maksudnya kalau packaging tu bila kat kilang. Okay, contohnya Saji dia nak packaging minyak kelapa sawit saja, dia nak packaging, nak letak bahasa Tamil kan, contoh India guna bahasa Tamil. Okay, Saji tengah packaging botol minyak kelapa sawit tu follow India punya polisi kan, dia nak letak bahasa Tamil dekat packaging tu, dekat pembungkusan tu. Okay, tiba-tiba kilang Saji terbakar atau dia punya warehouse kan, biasa dia packaging ni dia buat kat warehouse. Okay, dia tukar je lah packaging tu, tambah bahasa India, bahasa Tamil. Okay, tiba-tiba warehouse tu terbakar so insurans dia boleh protect. Okay, where there is post-shipment, pre-shipment tu barang sebelum dihantar lah. Post-shipment tu bila barang dah dihantar. Okay, post-shipment credit financing or non-ECR by way discount, purchase or negotiation document or advantage against invoice under an export contract. Ni contohnya macam invoice. Okay, kalau invoice yang
eksporter keluarkan pun akan dilindungi oleh insurans. Okey, contohnya kalau buyer atau importer tak bayar, okey, berdasarkan invoice yang eksporter keluarkan, okey, so syarikat polisi akan bayar bagi pihak buyer lah. Syarikat insurans akan bayar kepada eksporter bagi pihak buyer, tapi syarikat insurans akan kejar buyer. Okey, okay, then we go to slide number 25, medium or long term. Okay, bila medium ni 1 to 3 years, long term ni more than 1 years lah, atau more than 3 years lah. Okay, kalau long term contract ni more than 3 years. Okay, kalau medium contract 1 to 3 years lah. Okay, then under medium or long term, they have specific policy. Okay, cover the risk of non-payment of export of capital or semi-capital goods with lengthy manufacturing and or credit period and of high contract value. Ni biasa spesifik polisi ni, polisi jangka panjang lah. Okey, jangka panjang yang melibatkan high contract value ni, kontrak tinggi lah. Contohnya ekspor barang mahal. Okey, eksporter ekspor barang yang mahal, contohnya ekspor chip komputer, apa lagi barang mahal yang biasa ekspor, barang yang mahal-mahal, chip komputer, handphone kan, ekspor apa lagi, chemical kan, bahan chemical yang mahal. Okey, chemical product kan, electronic product kan, television, handphone, apa lagi, radio, tu contoh high value lah. Okey, so biasa dia ambil, so maksudnya kat sini high value contract ni dia under long term. Okey, tailor to meet the requirement of the exporter and involving projects such as the supply installation of plant and equipment. So selain daripada manufacturing, okey, installation of plant ni ataupun projek luar negara lah. Okey, contoh install mesin atau install kilang baru kan, install new machine, apa lagi, buka kilang baru di luar negara, apa lagi, shipbuilding, fabricating of steel structure. Ni steel structure ni besi structure, atau ni adalah pembinaan lah. Okey, kos-kos pembinaan bangunan baru, okey, and other specialized project. Maksudnya ni projek makan masa lebih 3 tahun lah. Okey, contoh nak buka macam Tesco lah, Tesco daripada UK kan, Tesco atau IKEA kan, Tesco daripada UK, IKEA daripada Sweden kan. IKEA nak buka bangunan baru kan dekat Malaysia. Okay, so dia makan masa lebih 3 tahun. So IKEA daripada Sweden dia akan beli polisi, okay, specific polisi to make sure that project infrastructure, okay, project infrastructure tersebut siap dalam masa ditetapkan. Okay, so kalau kontraktor gagal siapkan projek, okey, kontraktor gagal siapkan projek buka IKEA cawangan baru dekat Malaysia, so IKEA Sweden dapatlah pampasan daripada insurance company. Itu contoh spesifik. Exporter, so exporter ni IKEA lah. Exporter can also opt the insurance cover either from the date of contract signed or from the date of shipment. Okey, ini pun sama juga, dia boleh beli insurans start dia sign kontrak, atau dia beli insurans bila barang tu nak dihantar lah. Okey, ni contohnya macam boleh ambil contoh macam IKEA kan, banyak barang daripada Sweden kan, daripada UK kan, nak hantar perabot. Contohnya IKEA kan banyak perabot import. Okey, IKEA Sweden nak ekspor barang ke IKEA Malaysia. Okey, so dia boleh sign kontrak. Okey, sorry, dia boleh beli insurans start dia sign, atau bila barang tersebut nak dihantar guna kapal kan. Biasanya perabot IKEA, perabot ialah kabinet IKEA tu, dia biasa diguna kapal kan, dia hantar. So dia boleh beli insurans tu start dia sign kontrak, atau sebelum barang tersebut naik atas kapal. Okey, okey, ni contoh antara servis yang di cover lah under specific insurance. Okay, provide protection for the firm, carry out service for principal overseas such as supervision of constructional work, ship repair and wiring. Ni contoh, maksudnya construction ni macam kerja-kerja pembinaan lah. Okay, contoh IKEA Sweden nak buka
IKEA dekat Malaysia, okey, kerja-kerja pembinaan bangunan, okey. So bila projek pembinaan tu tengah berjalan, tiba-tiba bangunan runtuh kan. Bangunan runtuh atau pekerja mati jatuh daripada bangunan. So dia dilindungi polisi, okey. Dilindungi insurans lah. Okey, ship repair, ni kalau kapal rosak tengah laut, okey, pun dapat perlindungan insurans dia lah. Kapal kena 3-6 bulan kan. Kapal 3-6 bulan belayar atas laut, tiba-tiba rosak. Enjin meletup ke kan. Enjin meletup, apa lagi. Tak boleh jalan, okey. So perlukan servis kan. Biasa bot-bot kecil kan. Kalau kapal rosak tengah jalan, ada bot-bot kecil atau kapal yang sedang tu, dia akan pergi servis tengah laut. So cost tersebut di cover oleh insurans, okey. And wiring, wiring ni pun sama jugalah. Dekat atas kapal kan banyak wiring, banyak enjin yang kadang-kadang rosak pun boleh di cover oleh insurans, okey. Apply to all earning under the individual service contract, okey. Ni individu ni bukan maksudnya individu, maksudnya semua pihak lah dalam kontrak akan dilindungi. Exporter, bank, kontraktor, apa lagi, supplier, okey. Supplier, apa lagi, pemborong, ialah warehouse service provider, tu semua akan dilindungi ya. Provide option are covered to the exporter either from the date of contract sign or from the date of service render. Okey, sama jugalah. So insurans akan di cover start daripada date dia sign atau start daripada date dia service, maksudnya start daripada date perkhidmatan tu bermula. Contohnya IKEA, let's say IKEA Sweden, IKEA daripada Sweden kan. IKEA dia sign kontrak nak buka branch dekat Malaysia, let's say 1st March. Tu sign of contract. Kalau let's say 1st March sign contract, 1st May atau 1st June dia start projek pembinaan, okey. Projek construction berjalan start 1st May or 1st June. Itu date of service render kita panggil, okey. Okay, then specify or bank guarantee. Bank guarantee is specific or bank guarantee offer unconditional guarantee to bank which provide financing to exporter under contract by the specific policy. Okay, specific policy ni maksudnya dia tak boleh campur. Okay, exporter kena beli insurans lain. Okay, dia tak boleh campur dengan yang ni tadi. Okay, specific service dengan specific bank guarantee lain. Okay. Specific bank guarantee, actually exporter dia pergi kat bank, okey, dia apply bond, bank guarantee kan. Okey, apply bond, okey, supaya kontrak dia berjalan. Maksudnya kalau, yelah, kadang-kadang importer lambat bayar kan, importer tak lambat bayar atau tak bayar invoice, okey, bank akan bayar kepada exporter bagi pihak importer, then bank akan kejar importer lah, okey. Payment under such contract are secure by bill of exchange or promissory notes. Okay, ni kena apply lah. Exporter kena pergi kat bank. Okay, apply bill of exchange or promissory notes. Okay. Okay, type of bank guarantee, buyer credit guarantee, supplier credit guarantee, project finance guarantee, and bond guarantee. Okay. Buyer credit guarantee provide to financial institution lending of to a foreign buyer, public or private buyer for financing the purchase of Malaysia goods and service. Okay, buyer credit guarantee ni biasanya importer lah. Importer or customer yang akan beli. Okay. Yelah, maksudnya kadang-kadang, yelah, kalau importer atau buyer tak mampu bayar, buyer akan bayar bagi pihak importer. Tapi importer bulan-bulan kena bayar lah kepada bank. Okay. Supplier terbalik pula. Okay. Supplier tu dia khusus kepada exporter, okay. Provide to financial institution lending to finance Malaysia supplier exporter of Malaysia and good service. Okay. Supplier ni biasanya exporter lah yang akan pergi dekat bank, okay, apply, okay. So kalau buyer atau importer tak bayar, maksudnya bank akan bayar kepada exporter bagi pihak buyer lah atau importer, okay. Project finance guarantee ni for project lah, okay. Contoh projek pembinaan cawangan baru kan, macam IKEA, okay. IKEA buka branch dekat Malaysia, okay. IKEA daripada Sweden, dia buka branch dekat Malaysia. So kalau projek tersebut lambat siap,
tak siap, tergendala, bank akan bayarlah kepada IKEA. Okay. Bond guarantee, macam bond itulah. Okay. Provide guarantee to financial institution to encourage the issuance of bond to meet the requirement of the overseas buyer of Malaysia goods and services. Okay. Bond guarantee ni sama macam yang bab sebelum ni lah. Okay. Each apa, good and service must be bond lah. Setiap barang atau perkhidmatan yang dihantar, yang diekspor ke luar negara akan dibond lah. Okay, akan dijamin oleh pihak bank. So kalau barang tu tak sampai, bank akan bayar pampasan kepada eksporter. Okay. Okay, then we go to slide number 30. Okay, slide 30. Okay, example of risk cover under long term. Okay, or medium policy. First, commercial risk. Okay, economy risk, political risk, armed force, civil event. Okay. Okay, kalau commercial risk yang di cover insolvency of buyer. Ni kalau buyer bankrupt, buyer tak ada duit nak bayar kepada exporter, okay, dia cover. Then failure of buyer to pay with 6 months after the due date. Ni pun sama jugalah. Okay, buyer tak mampu bayar lepas 6 bulan atau after 6 months good been deliver. Okay, insurance company akan bayar kepada exporter, but insurance akan kejar exporter lah. Okay, insurance akan kejar importer. Okay, dan economy risk, blockage or delay in transfer of payment to Malaysia. Okay, ini sistem Malaysia lah, maybe bank lambat terima payment ke, okay, online banking ada problem ke sini. Okay, then position of import restriction or the cancellation of valid import license. Ni license ditarik balik, government atau custom di Raja Malaysia tarik balik, okay, lesen import. So bila buyer punya lesen kena tarik, exporter tak dapat duit kan. Bila tak dapat duit, so maksudnya company lah, insurance company akan bayar kepada exporter. Then political risk, yelah berlaku peperangan kan. Okay, revolution, ni macam Thailand lah. Okay, Thailand dia ada buat perhimpunan. Perasan tak, Thailand ada buat perhimpunan sampai rakyat dia berhimpun di lapangan terbang, di pelabuhan. Okay, so menyebabkan barang tak boleh dihantar ke pelabuhan. Okay, bila barang tak boleh hantar kat pelabuhan, so exporter tak dapat duit lah kan. Importer tak dapat barang, exporter pun tak dapat duit. So risiko tu akan dilindungi lah. Unforeseeable event, any other causes of loss occurring outside Malaysia which are beyond the control of either the exporter or the buyer. Okay, ni macam COVID-19 lah. Okay, ni contoh unforeseeable event, ni contoh COVID-19 kan. Okay, bila COVID-19 pelabuhan ditutup tiba-tiba kan, pelabuhan tiba-tiba tutup, lapangan terbang tiba-tiba tutup. Okay, tak boleh barang dari luar negara tak boleh masuk dalam, barang dari dalam negara tak boleh ekspor keluar. Itu contoh unforeseeable event. So bila tak boleh masuk dalam, buyer tak dapat barang, exporter pun tak dapat duit. So risiko tu akan di cover oleh insurance company lah, insurance policy. Then what risk uncover? Okay, okay, risiko yang cover dan tak di cover. Okay, I think yang ni dia summary kan, summary daripada slide sebelum ni lah. Okay, okay, ni summary daripada slide sebelum ni. Apa itu risk yang di cover? Okay, kalau commercial risk, buyer insolvency. Okay, buyer insolvency ni buyer bankrupt lah. Okay, atau pun rugi lah, company banyak rugi kan. Order barang, company rugi, order barang tapi payment tak buat kan. Bila buyer default payment, lambat bayar atau tak bayar, buyer lari daripada bayar hutang, itu default. Buyer failure or refuse to accept good with external reason. Ni kalau buyer dia tak nak terima, barang dah sampai. Okay, barang dah sampai tapi dia tak nak terima with external reason. Ni reason ni alasan luar lah. Maybe sebab apa ni, alasan luar. Maybe sebab pelabuhan ditutup ke kan, pelabuhan ditutup ke, apa lagi contoh, atau custom di Raja Malaysia, Jabatan Custom di Raja Malaysia melarang, okay, barang-barang import
diterima dalam masa tertentu. Okey, external reason maksudnya reason di luar kawalan. Kalau internal reason yang boleh dikawal. Okey. Okay, then non commercial risk, okay, blockage or delay in transfer payment. Ni transfer system ada blockage lah, ada masalah internet banking. Imposition of import restriction, ni government restrict lah, okay, government through, kalau Malaysia jabatan custom lah, okay, atau pihak berkuasa pelabuhan, lembaga pelabuhan, okay, restrict, dia larang lah terima barang import dari luar, maybe sebab COVID-19 lah, takut barang tersebut ada virus ke, barang mudah meletup ke kan, barang-barang terlarang. Okay, then cancellation of import license, okay, ini buyer punya license kena rampas. Cancellation of non renewal lah, ni buyer lah, buyer atau importer tak boleh renew dia punya license. War between buyer country and seller country, ni contohnya Malaysia dengan China. Contohlah Malaysia dengan China berperang kan, Malaysia kan banyak import barang daripada China, okey, so bila berperang, so barang tak boleh hantar, exporter tak boleh hantar barang, importer pun tak boleh terima barang kan. Bila berlaku peperangan, pelabuhan tutup, lapangan terbang tutup kan, okey, so tak boleh buat transaction, tak boleh terima, tak boleh loading barang. Okey, then war revolution ada similar. Ini revolution ni biasa macam Thailand lah, perhimpunan aman. Macam Hong Kong mengadakan perhimpunan besar-besaran. So seller or exporter tak boleh nak enter lapangan terbang, tak boleh nak hantar barang dekat pelabuhan ke lapangan terbang. So sebab berlakunya revolution. Okay, default by government of buyer. Ni macam hubungan diplomatik antara government buyer dengan government seller rengang kan. Contoh macam Amerika dengan China kan, hubungan rengang dan mengadakan perang dagangan antara China dan Amerika. So menyebabkan Amerika tak nak terima barang daripada China, China pun halang banking transaction. Okay, menghalang buyer buat payment kepada Amerika. Contoh kalau Amerika hantar barang dekat China lah. Okay, then slide 33, okay, risk not cover, non-payment arising from dispute over the fulfillment of the term of contract. Ini kalau kontrak tersebut dilanggar lah, dispute. Okay, non-payment arising, contohnya buyer lah. Contohnya kalau tiba-tiba contohnya dalam kontrak kata kos pengangkutan let's say 100,000, so insurans cuma cover 100,000 je kan, then barang hantar 6 bulan kan, barang hantar guna kapal 3 ke 6 bulan. So dalam masa 3 ke 6 bulan tu tiba-tiba arise, non-payment arise, contohnya logistik company kenakan interest, okay, atau kos tambahan, itu insurans tak akan cover. Risk which can be insured, not normally insurable by commercial insurers such as marine, fire or thief. Okay, ini risiko can be insured or not normally insurable by commercial insurers such as marine, fire or thief. Ni pun dia tak cover. Okay, kebakaran, kecurian. Okay, then failure of inability of buyer to obtain import license. Ni pun sama, ni tanggungjawab lah. Okay, import license ni tanggungjawab buyer lah atau importer. Kalau dia tak boleh nak obtain, tak boleh nak renew, okay, or release of for exchange to pay for the good because of some regulation from the buyer country or country on or before shipment of goods. Ni masalah regulation, masalah perundangan negara buyer lah. Contohnya crude palm oil, contoh saji export crude palm oil to India tu buyer country kan, so ada regulation yang dikenakan oleh negara India. Contohnya kandungan lemak dalam minyak kelapa sawit tak boleh lebih 40%. Contohnya saji kalau nak ekspor crude palm oil ke negara India, kandungan lemak tak boleh lebih 40%. Tu regulation yang India tetapkan. So kalau saji gagal nak ikut peraturan, okay, gagal nak ikut undang-undang India,
dia ekspor lebih daripada 40% kandungan lemak dalam minyak tersebut, so tu this not cover. Okay, before all insolvency of the export agent of the collecting banker. Ni kalau agent, okay, bukannya buyer yang insolvency. Okay, so kalau exporter punya agent atau orang tengah bankrupt, risiko tu tak cover. Fluctuation exchange rate, ni mata wang jatuh kan, mata wang ringgit jatuh. Contohnya kalau mata wang Malaysia, ringgit Malaysia kan, ekspor barang ke India guna rupi. Let's say mata wang rupi jatuh teruk, so maksudnya buyer kena bayar harga tinggi kepada Malaysia kan. Yalah, rupi punya mata wang dah jatuh, so fluctuation, so itu insurance tak cover. Causes inherent of the nature of the goods, inherent nature. Okay, kalau berlaku inherent, okay, secara semula jadi, okay, pun insurans tak cover. Okay, contohnya macam barang tu tiba-tiba, contohnya kalau minyak saji kan warna kuning emas kan, bila sampai kat India tiba-tiba warna dia jadi putih, kan, sebab semula jadi, tu insurans tak cover. Failure to comply with the term and condition of the policy, ni kalau exporter or importer gagal mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam polisi kan. Contohnya exporter tak bayar premium kan, every month exporter tak bayar premium ke, okey, atau exporter nak batalkan perjanjian, nak batalkan kontrak, nak batalkan polisi, so pun tak di cover. Okay, then we go slide number 34. Okay, extent of insurance cover. Okay, ni kita ambil contoh macam insurans kereta lah, auto insurance. Kalau auto insurance, okay, pertama kita beli kereta baru kan, kita beli kereta baru, maksudnya lepas dalam masa setahun dia cuma cover 90%, okay, dia tak cover 100%. Contoh you beli kereta baru harga 40,000, okay, dalam masa setahun tiba-tiba accident atau kereta hilang, so kalau 40,000 kali 90% berapa? 9, 18, 27, 36,000. Okey, insurans cuma bayar 36,000. So bila lepas tahun kedua, dia tak akan cover 90%, dia akan cover 85%, 80%. Dia depend pada harga value kereta lah. Okey, value kereta dengan jenis kereta. Contoh kalau kereta mahal-mahal macam BMW, Mercedes, dia akan cover tinggi. Tapi kalau macam kereta tempatan, dia cover murah. Okey, dia depend pada value and type of kereta. Okey, so sama juga macam ni insurans for export import. Okey, okey, export for import. Okey, maybe tahun pertama contohnya Saji beli insurans daripada Exim Bank. Okey, dia nak export crude palm oil to India. Maybe tahun pertama dia cover 90%. Dan tahun kedua dia beli lagi insurans daripada Exim Bank untuk ekspor barang ke India. Maksudnya dia ekspor barang yang sama ke negara yang sama. Okey, maybe dia tak akan cover 90%, dia akan cover 85%. Okey, so bila kita extend next atau renew next year kita renew, dia punya what we call, dia punya amount being insured akan lebih rendah. Maybe tahun kedua 85%. Yelah, tahun pertama dia cover 90%, tahun kedua 85%. Tahun ketiga maybe dia cover 80 or 75%. So dia depend pada contract lah, contract and type of goods. So the remaining 15% is borne by the exporter lah. So kalau 85%, contohnya kalau Saji export crude palm oil harga 100 juta kan, okay, 100 juta minyak kelapa sawit dia ekspor ke India, so 85%, 85 juta lah akan di cover by syarikat insurans. Contohnya kalau minyak kelapa sawit tu kapal tenggelam kan, dia hantar guna kapal, tiba-tiba kapal kargo tengah laut tenggelam, so syarikat insurans akan bayar 85 juta. Lagi 15 juta Saji yang akan tanggung lah. Okay, then premium rates, ni premium ni biasanya monthly lah, interest rate lah, atau monthly cost yang pemegang polisi ataupun exporter kena bayar pada insurance company. Okay, this rate determined on confident basis and are closely related to the risk involved. So kalau lagi tinggi risiko, lagi tinggilah premium kena bayar, ataupun lagi tinggi nilai barang yang nak dihantar, lagi tinggi premium kena bayar. Contohnya kalau India ekspor bawang ke Malaysia kan, bawang murah kan, so maybe premium dia rendah. Tapi kalau macam
India ekspor chip komputer. Apa contoh barang yang mahal? Chip komputer kan. Ekspor television, ekspor komputer, barang elektronik lah. Ekspor import apa handphone kan. Ekspor handphone barang mahal-mahal. So dunia premium lagi tinggi. Okay, dia depend pada value lah. Dengan negara, contoh kalau negara yang nak dihantar kan, negara tu bergolak kan, negara ada pergolakan politik, ada peperangan kan, negara tersebut selalu berlaku kerusuhan, negara tu macam berisiko lah untuk kita ekspor barang. So dunia premium rate tinggi. So tu dia tu the factor. Okay, so factor that contribute, still slide 35, factor that contribute to premium rates. First, berdasarkan political and economic condition in buyer country. Okay, kalau politika tak stabil, ekonomi pun turun naik, so lagi tinggi lah premium rates dia. Okay, contohnya macam Thailand kan, atau Hong Kong kan. Hong Kong kan berlaku rusuhan kan. Okay, Hong Kong selalu berlaku rusuhan, so macam tak selamat kan. Tapi kita still nak ekspor barang ke Hong Kong. Boleh, okay, insurance company boleh cover, tapi dunia premium tinggi lah. Okay, kos perlindungan lah, kos polisi. Okay, cost coverage dia tinggi lah. Okay, then the term of payment and maturity of the credit. Ni kalau maturity dia lagi lama lagi tinggi kan. Contohnya kalau bayar dalam masa 180 hari, let's say premium dia 5%. Tapi kalau bayar dalam masa 360 hari, maturity dia lagi tinggi kan. Maybe jadi 8% atau 9%. Okay, term of payment ni cara pembayaran lah. Okay, adakah melalui what we call bank guarantee ke, melalui promissory notes. Okay, biasanya kalau term of payment paling mudah adalah ni adalah transfer lah. Okay, transfer, telegraph transfer rendah interest rate dia, atau premium rates. Okay, kalau guna telegraph transfer ataupun online transfer, online payment, dia punya premium rates dia rendah. Tapi kalau guna bond kan, tu tinggi. Premium rates dia tinggi. Guna bond, apa lagi, guarantor kan, bank guarantee and so on, rates dia tinggi. Then the volume of annual turnover to be insured. Okay, turnover ni maksudnya turnover lah. Okay, maksudnya apa ni, annual turnover. Kalau volume dia tinggi, okay, lagi tinggi lah premium rates dia. Kalau volume dia rendah, rendah lah premium rates dia cover. Then the previous loss experience. Ini kalau macam apa, Saji apply insurans daripada Exim Bank kan. Let's say kalau sebelum ni Saji banyak case kapal karam lah kan, kapal kena rompak dengan lanun. Then Saji nak apply lagi insurans dengan Exim Bank. So maybe dunia rates dia dah lagi tinggi. Okay, kalau previously masa first time Saji apply insurans daripada Exim Bank, let's say dunia premium rates dia let's say 8%. Then next year Saji nak apply lagi insurans dengan Exim Bank, maybe premium rates dia dah jadi 12 atau 15% lah, disebabkan previous experience Saji punya what we call Saji punya produk bila hantar guna kapal pernah kena rompak kan, atau kapal pernah tenggelam, so barang semua rosak. Then the spread of risk afforded lah. So kalau lagi tinggi risk, lagi tinggi lah premium rates dia. Okay, then benefit. Apa benefit kalau apply insurance? Apa benefit yang exporter dapat bila apply insurance? First, exporter can compete. Ialah bila kita ada insurance, kita rasa selamat, betul tak? Bila kita apply insurance, produk kita rasa selamat, produk kita akan dilindungi lah. Ialah terutama kalau ialah kita biasa hantar produk guna kapal kan, guna kontainer, guna kapal kargo. So bila kita beli insurans, kita rasa produk kita selamat sampai kepada tangan pengguna. Tangan pembeli, tangan buyer lah, atau importer. Okay, so dengan adanya insurans, kita boleh bersaing lah. Okay, kita boleh bersaing dengan kompetitor yang besar-besar lah. Okay, contoh macam Proton lah. Okay, export X70 ke Thailand kan. So bila Proton beli insurans, so dia tak perlu rasa takut lah dia punya produk X70 dia tu rosak ke, hilang ke, kena curi dengan lanun ke.
Okay, so at the same time dia boleh bersaing dengan BMW, Toyota. Okay, then second dia boleh cover 85% lah. Okay, the insurer assume 85% of total risk and enable exporter to extend credit to foreign buyer. Second benefit, produk kita dilindungi 85% lah. Okay, itu beza beli insurans. Sama jugalah kalau kita beli insurans kesihatan tu tak? Apa beza kalau kita ada insurans kesihatan dengan tak ada insurans kesihatan? Kalau kita ada insurans kesihatan, syarikat insurans akan cover, betul tak? Kos perubatan kita. Kalau kita tak ada insurans kesihatan, kita kena bayar duit sendiri, betul tak? Kos perubatan, bil perubatan yang hospital keluarkan. So samalah dengan konsep ni. Okay. They reduce the element of risk in granting credit to overseas buyer. So dengan adanya insurans, okay, risiko untuk buyer tak bayar duit kita kurang lah, sebab syarikat insurans akan protect lah. Okay, so kalau dengan adanya insurans, exporter tak perlu risau lah. Okay, they provide additional collateral security for export financing. So insurans ni sebagai collateral lah, atau collateral cagaran. So bila sama juga macam konsep buyer. Okay, kalau buyer tak mampu bayar invoice yang exporter keluarkan, so syarikat insurans akan cagarkan. Contohnya kilang buyer, apa lagi, gudang buyer, apa lagi. So gudang buyer, kilang buyer semua akan dicagarkan untuk bayar duit invoice exporter lah. Double deduction relief for export credit insurance premium. Ini tax lah. Okay, dengan adanya you dah belajar ke tax deduction? Kalau kita macam income tax lah. Okay, dia macam income tax. Tahu kan income tax, cukai pendapatan. So kalau kita beli polisi insurans, nanti bila kita nak kira cukai pendapatan bayar kepada kerajaan tu semakin kurang, sebab kita dah beli insurans, dah beli polisi. Okay, berbeza kalau orang tak ada insurans. Kalau orang tak ada insurans, dia bila bayar cukai pendapatan tinggi sikit lah compare to orang yang beli insurans. Kalau kita beli insurans, cukai yang kita bayar pada kerajaan kurang. Okay, compare tu orang yang tak beli insurans. Kalau orang tak beli insurans, dia kena bayar cukai pada kerajaan lebih sikit. Okay, compare tu orang yang beli insurans, okay, dia bayar cukai pada kerajaan kurang. Okay, sebab dia ada double deduction relief. Okay.